Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Qala dharful makani. Dharaf makan. Itu mazhab Kufah. Mazhab Basrahnya maf'ulun fih. Mazhab Farra mahal. Mazhab Kisai sifah. Kata dia wa dharful makani, bermula dharaf makan itu. Waw istinaf, dharfu mubtada al-makani mudhafu ilaih. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar ismul makani, ialah nama bagi tempat. Al-makani mudhafu ilaih. Al-mansubu sifat ismu, yang dinasabkan ising. Ditaqdiri fi, dengan takdir fi. Fi nak pada lafaz ai bitaqdiri lafzi fi. Dengan takdir lafaz fi mudhafu ilaih, takdir jar majrur wa huwa mudhaf. Tu dharaf makan. Jadi kalau Basrahnya maf'ulun fih la i'rab dia. Kalau Kufah dharful makan, kalau Farra mahal, kalau Kisai sifah. Nahwu ay wa mithalu dharfil makani, bermula contoh zarf makan itu khabar nahwu qaulika, ataupun idhafah pada amama tu. Nahwu amama, seumpama amama depan. Wa khalfa, dan khalfa belakang. Sehari dia akan sebut belakang lah, dia punya contoh, dia punya makna tu. Kemudian wa quddama, depan juga. Wa wara'ah, belakang. Wa fawqa, atas. Wa tahta, bawah. Wa inda, di sisi, merujuk kepada tempat tersebut dekat. Wa ma'a, dan berserta. Wa ma'a, dan berserta, dengan makna musahabah wal ijtima', berhimpun sesuatu. Wa iza'a, dan iza'ah, dengan makna muqabil, berhadapan. Wa hidha'a, dan hidha'a, merujuk kepada makna tempat yang dekat juga, seperti mana indah. Wa tilqa'a, dan tilqa'ah, tilqa'a dengan makna iza'ah, iza'ah dengan makna muqabil, berhadapan. Wa thamma, dan wa thamma ni dia panggil dia isim isyarah yang merujuk kepada tempat yang ba'id. Thamma, di sana. Dia isyarat kepada tempat yang ba'id, iaitu di sana, tapi masuk dalam bab dharaf zaman. Dia bukannya isim mausul, dia bukannya isim isyarah yang kita bahas sebelum ni dalam bab ma'rifah, bukan. Dia masuk dalam dharful makan, iaitu menunjukkan kepada isyarat kepada tempat yang jauh. Kalau sama lah. Kalau huna, wa huna, dan huna di sini, itu merujuk kepada dharaf ataupun isim ataupun isyarat kepada tempat yang dekat. Itu. Wa ma ashbaha, atah belakang pada amama tu. Wa ma ashbaha dhalika, dan barang yang menyerupai ia barang maf'ulun bih, dhalika ay dhalikal madhkuri, akan demikian itu demikian yang tersebut, habis nokta. Itu matan. Al-ma'na ay ma'na al-matni, makna matanya ialah dharful makani, bermula dharaf makan itu. Dharfu mubtada al-makani mudhafu ilaih. Huwa, ialah dhamiru faslin, khabar ismul makani, nama bagi tempat, bukan nama bagi masa. Kalau nama bagi masa dia panggil dharfuz zaman, nama bagi tempat dia panggil dharful makan. Al-mansubu, sifat bagi ismu yang dinasabkan dia ke ising. Dinasab bil lafzi, dengan lafaz sifat ad-dali,
yang menunjuklah ia ia lafaz tu dhamir mustatir pada dal kembali pada lafzi. Dal ta'alluq pada ala. Dal itu muta'allaq, ala muta'alliq alal hadathi, atas satu perkara yang berlaku, satu perbuatan sifat al-waqi'i yang berlakulah ia hadath fihi ay fi az-zaman ataupun fihi ay fil makan, pada tempat tersebut. Itu dia panggil ismul makan. Dia panggil dharaf makan, iaitu nama bagi tempat yang dinasakkan dengan lafaz yang berlakulah hadath, berlakulah satu perbuatan pada tempat tersebut. Dia panggil dharaf makan. Bimulahadhati makna fi, dengan diselarkan, dilintaskan makna fi. Bimulahadhati jar majrur wa huwa mudhaf, makna mudhafu ilaih. Fi bimakna lafzi fi, itu jar majrur, itu mudhafu ilaih. Ad-dallati, yang menunjuklah ia mulahadhah makna fi itu ala dharfiyati, atas makna dharaf. Ala dharfiyati, atas perkara yang dinisbahkan kepada dharaf. Dharaf tu apa dia? Dharaf ni asal wi'a. Dharaf ni ada lurahnya asal pada wi'a, bekas yang diisi sesuatu. Jadi dia kata tadi dharaf itu dipanggil dharaf, tempat dan masa tu dia panggil dharaf kerana fi'il tersebut mengisi ataupun berlaku pada tempat, pada masa itu, maka dia panggil dharaf makan, dharaf zaman. Dia seolah-olah menjadi wi'a bagi fi'il. Walladhi yaqbalu an-nasbah, tu walladhi yaqbalu an-nasba 'ala adh-dharfiyyati minhu huwa dharful makanil mubham. Walladhi yaqbalu ay wal amru alladhi, bermula perkara yang, alladhi sifat mudhari' mahdzuf wa istinah. Yaqbalu nasba, yang menerimalah ia alladhi, dhamir mustatir huwa aid kepada alladhi. Yaqbalu silah alladhi. An-nasba maf'ulun bih, akan nasab ala dharfiyati ay ala kaunihi dharfan, atas keadaannya tu dharaf, minhu daripadanya, daripada dharfil makan, daripada dharaf makan tu, huwa ialah dhamiru faslin khabar dharful makanil mubham. Dharful makan, dharful makani al mubhami, sifat bagi makan. Dharaf tempat yang mubham. Okey. Tu sebab apa mubham? Sebab dia tidak khusus. Kalau contoh amama, amama tu depan. Depan apa? Tak khusus. Beza dengan tempat yang khusus. Seperti rumah, masjid, itu tempat yang khusus. Zaraf zaman ni, zaraf makan ni, tempat dia mubham berlaku. Wahuwa, dan bermula dia dharful makanil mubham khabar ma barang laisa lahu suratan, yang tidak adalah baginya, bagi ma tu suratun. Suratun tu isim laisa muakhar, lahu jar majrur ta'alluq suatu mahdzuf, khabar laisa muqaddam. Suratun wa hududun, dan had, tidak ada surah, tidak ada gambaran, tidak ada had. Mahsuratun, sifat bagi hudud, yang dihadkan, yang terhad ia had. Yang dihadkan dia, yang dihadkan had tu tak ada. Tidak ada hudud yang mahsurah, tidak ada surah yang mahsurah, tidak ada surah yang tertentu, tidak ada had yang tertentu. Itu dia panggil dharaf makan mubham. Maka bila dharaf makan mubham ni, itulah i'rabnya maf'ulun fi. Kayaminin, seperti yaminin kanan, wa shimalin kiri, wa amamin depan, wa khalfin belakang, ataf pada yamin belakang. Wa amma dharful makanil mukhtassu, wa amma dharful makan, kita boleh juga buat sifat bagi dharaf tu. Bukan sifat bagi makan, sifat bagi dharaf. Tu. Wa amma dharful makanil mukhtassu, dan adapun bermula dharaf tempat yang dikhususkan dia kan dharaf tempat tu. Makna khusus, ada makna khusus, bukan makna umum, bukan makna yang tidak ada penentunya. Wa huwa, dan bermula dia dharful makan al mukhtas, mubtada ialah ma lahu suratun. Ma khabar, silah jumlah tu lahu suratun, silahu ai pada ma, suratun mubtada muakhar, lahu ta'alluq suatu masuk, khabar muqaddam, jumlah tu silah ma. Wa huwa, dan bermula dia dharful makan al mukhtas itu
ialah ma barang lahu baginya, bagi barang tu suratun, ada satu gambaran, wa hududun, dan ada had dia, ada had dia yang mahsuratun, yang tertentu. Ia hudud, sifat lagi hudud. Contohnya kadari, ay wa dhalika dharful makanil mukhtas, dan bermula demikian zaraf zaman yang mukhtas tu sabitun, sabit ia kadari, seperti rumah. Jadi rumah ni dia tertentu tak tertentu, ada surah yang tertentu, ada had yang tertentu, qadar mana. Tapi beza kalau kita sebut depan ni, luah depan ni, depan mana ni? Berada di hadapan kita ni luar. Masyriq wal maghrib depan. Timur dan barat ke depan. Banyak tu. Itu yang faham tu. Tapi kalau rumah, rumah sini ya, depan. Kalau rumah sini, depan. Sini rumah tu. Situ bukan rumah. Ataupun rumah ni, bukan rumah tu. Jadi khusus. Wal masjidi, atau pada ad-dari, dan masjid. Masjid pun sama juga. Tempat yang khusus, bukan tempat yang umum. Tu. Iaitu berlakunya fi'il di masjid, dharful makan al-mukhtas. Berlakunya fi'il di dar, di rumah, dharful makan al-mukhtas. Fala yaqbalu nasba. Maka hak ni fala yaqbalu nasba ala dharfiyati bal. Bal yujarru bil harfi. Fala yaqbalu, maka tidak menerima ia dharaf makan yang mukhtas itu maf'ul bi an-nasba, akan nasab ala dharfiyati, atas dharfiyah. Bukan nasab atas dharfiyah ni. Bukan, bal yujarru bil harfi, bahkan dijarkan dia kan dharaf zaman itu naik fa'il bil harfi, dengan haraf. Maka sebab tu kalau dihazafkan haraf, dia jadi mansub bi naz'il khafi. Dia tak akan jadi maf'ul fi, ataupun dharful makan, ataupun mahal nisbah pendapat Farra, ataupun sifah nisbah pendapat Kisai. Tahu dapat? Tu Daqulu, berkatalah oleh engkau, dakhaltu fid dari, telah masuklah oleh aku dalam rumah. Dakhaltu ai fi, takluk pada fi lalu. Wa sallaitu fil masjidi, dan sembahyanglah oleh aku dalam masjid. Jadi fi'il dakhaltu, sallaitu berlaku pada satu tempat yang khas yang bernama ad-dar, rumah, dan masjid. Tu. Okey, habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata gini. Dia kata gini Nombor 2, wa talakhasa, nota kaki tu. Secara kesimpulannya aidan juga annal maf'ula fih, bahwasanya maf'ul fih huwa ialah ma dhammina ma'na fi min ismi zamanin mutlaqan, barang yang terkandung ia ba akan ma dhammina, bukan dhammana yudhamminu, dhammana wa ialah ma dhammina, ialah barang yang terkandung makna fi min ismi zamanin mutlaqan, daripada isim zaman secara mutlak. Apa mutlak? Iaitu sama ada mubham ataupun mukhtas. Kalau zaraf zaman tadi tu, kalau kita bahas, mukhtas pun di i'rab maf'ulun fi, mubham pun i'rab maf'ulun fi. Tetapi au ataupun ismi makan ni, isim makan mubhamin, yang mubham. Kalau isim makan dia kena mubham saja, mukhtas tak jadi. Kalau mukhtas dia tidak akan jadi maf'ulun fi. Tu ringkasan yang lain lah, kita boleh buat kesimpulannya. Okey, habis. Fatalakhasa, maka kesimpulannya, dapat buat kesimpulan, anna hukma, jumlah tu fa'il talakhasa. Anna hukma isim anna dharfi mudhafu ilaih, az-zamani mudhafu ilaih, annahu jumlah tu khabar anna. Bahwasanya hukum zaraf zaman itu, bahwasanya zaraf zaman tu yaqbalun nasba, khabar anna, menerima ia zaraf zaman akan nasab ala dharfiyati, ay ala kaunihi dharfan, atas keadaannya tu zaraf.
mutlaqan secara mutlak. Dia sebut dah mutlaqan ai sawaun kana ai kana zarfu zaman itu mubhaman khabar kana. Sama ada dia mubham, iaitu tidak ada makna yang khas seperti mana sa'ah, waqtun, lahzun, hin. Itu semua zarf zaman yang mubham. Au mukhtassan ataupun yang dikhususkan. Dia akan zarf zaman, bukratan, saharan, ghadan dan sebagainya. Wa amma zarful makani, dan adapun bermula zarf makan itu, zarfu mubtada al-makani mudhafu ilaih, fa hukmu, fa jawab bagi amma lagi pula jumlah tu khabar zarfu. Fa hukmuhu, maka bermula hukumnya hukum zarf makan itu, annahu jumlah tu khabar hukmu, bahwasanya nya zarf makan khabar bagi anna. La yaqbalu, tidak menerimalah ia zarf makan maf'ulun bih an-nasba, akan nasab minhu daripadanya, daripada jadi hukumnya hukum zarf makan, yakni zarf makan tu dah secara umum dia ada tafsir. Dia ada tafsir lah zarf makan tadi. Ada mubham, ada mukhtas. Cuma yang menjadi maf'ulun fihnya ialah mubham saja, mukhtas tidak. Fa hukmuhu annahu la yaqbalun nasba, tidak menerimalah ia zarf makan tu akan nasab minhu daripadanya, daripada zarf makan tersebut, ala zarfiyati ay ala kaunihi zarfan, atas keadaan dia jadi zarf dak. Bahkan dia i'rab sebagai jar majrur kena ada haraf jar. Kalau tidak ada haraf jar, dia jadi mansub binazil khafi. Itu saja. Tu dhabit dia tu lah. Dalam kitab kita ni at-tawdihatul jaliyah. Isim zaman boleh secara mutlak, mukhtas ke mubham ke jadi maf'ulun fi. Kalau isim makan tu bahagi dua pula, mukhtas dengan mubham. Mubham saja jadi zarf zaman ataupun maf'ulun fi ataupun mahal ataupun sifah bagi kisai. Yang selainnya tu tidak boleh di-i'rab sebagai zarf. Illa melainkan la yaqbalun nasba minhu ala dharfiyah illa zarful makani. Zarfu tu jadi la yaqbalun nasba, bahwasanya nya zarf makan tu la yaqbalun nasba, jumlah tu khabar anna, tidak menerimalah akan nasab daripadanya atas sebab dia tu zarf, illa melainkan zarful makani. Zarfu jadi fa'il yaqbalu. Fa'il belakang, maf'ulun bih muqaddam. Zarful makani ialah zarf makan al-mubham. Zarful makani al-mubhamu, zarf makan yang mubham, yang tidak ada maksud yang tertentu, faqat saja. Tu habis. Kemudian dia pun buat nombor 3 ta'liq itu, wa amma nahwu, dan adapun bermula contoh katanya dakhaltu, dakhalti, dakhalta, boleh belakang tu tak ada bagi ad-dara. Baca ad-dara, telah masuklah oleh aku, oleh engkau, akan dalam rumah, akan rumah. Kalau kita terjemahlah, dia kata faddaru maf'ulun bihi, dar itu maf'ulun bih ba'da tawassu'i bi isqatil khafid. Ni dia panggil dalam bab mansub binazil khafid ni. Asalnya dakhaltu fid dari, tiba-tiba dibuang fi, jadilah ad-dara. Ini samalah mana-mana. Apatah lagi kalaulah dia tu bukan tempat, dia tu bukan zaman, dia tu isim biasa saja, tapi dengan makna fi, dengan takdir fi, tiba-tiba fi tak ada, maka jadi mansub binazil khafid. Habis. Wa qad dzakara al-musannifu, dan sesungguhnya qad litahqiq, dzakara telah menyebutlah fa'il oleh musannif, min dhurufil makani, daripada zaraf-zaraf makan itu, min dhurufi jar majrur al-makani mudhafu ilaih maf'ulun bih dzakara 13 tamyiz lafzan. Tu 13 nisbah lafaz. Ada 13 lafaz berkaitan dengan zaraf makan. Zaraf makan apa bila itlaq? Zaraf makan mubham, bukan zaraf makan mukhtas. Wahia, dan bermula dia 13 tu khabar amama, ay lafzu amama, lafaz amama. Apa dia amama? Al-istinaful bayani. Waw tu al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia amama ialah khabar diddu khalfa. Di bagi lafaz khalfa. Khalfa belakang.
Lawan bagi belakang, depan lah. Tu ya. Nahwu ay wa mithalu amama. Bermula contoh amama khabar. Nahwu qaulika, umpama kata engkau, jalastu amamal ustazi. Telah duduklah oleh aku di hadapan ustaz. Jadi i'rab selepas dharah itu maf'ul mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih. Dia tu sendiri maf'ul fi, selepas itu mudhafu ilaih. Bukan isim ba'da harfi jar, bukan. Wa khalfa, dan khalfa wa huwa ialah wa khalfa ni atau amama. Huwa tu moleknya ada wa huwa, mungkin jatuh tengok senggang. Ada senggang elok tu. Jatuh huwa tu. Wa huwa, dan bermula dia khalfa tu ialah khabar diddu amama. Lawan bagi amama. Amama depan, dia belakang. Nahwu ay wa mithalu khalfa. Bermula contoh khalfa itu ialah apa tu? Sallaitu khalfal imami. Telah sembahyanglah oleh aku di belakang imam. Al-imami mudhafu ilaih. Sallaitu fi'il fa'il. Sallaitu adalah fi'il fa'il. Sama juga jalastu. I'rab dia panjanglah. Fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukunil 'aridi karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidah. Wa ta'ul mutaharrikatu mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. فالجملة بين الفعل والفاعل لا محل له من الإعراب لأنه من الجمل المستأنفة. contoh. Habis. Wa qaddama, dan qaddama bermakna amama. Wa qaddama ataf amama. Bermakna amama ai huwa, bermula dia qaddama, sabitun, sabit ia bermakna amama, dengan makna amama, depan ni kok. Wa wara'a, dan wara'a ataf kepada amama, dan di belakang ai bermakna khalfa ai wa huwa, dan bermula dia wara'a tu sabitun, sabit ia bermakna khalfa, dengan makna khalfa, belakang. Wa fawqa, dan fawqa ataf kepada amama, itu ismun ai huwa, bermula dia fawqa, khabar mubtada mahzuf. Huwa, bermula dia fawqa tu ismun, ialah satu nama, lil makanil ali, bagi tempat sifat al-ali, yang tinggi ia tempat tu. Nahwu ay wa mithalu fawqa, bermula contoh fawqa itu khabar. Nahwu qaulika, umpama kata engkau, jalastu fawqal kursi, telah duduklah oleh aku di atas kursi. Jadi kursi tu, jadi kedudukan dia tu sendiri berada di atas kursi. Jadi dia berada di atas kursi. Kursi tu tempat dia berada di atas pada kursi. Tu makan al-ali. Wa tahta ataf kepada amamah, dan tahta ni bawah. Apa tahta? Ismun ai huwa, bermula dia tahta khabar. Ismun ialah nama, lil makanis safili, bagi tempat yang rendah. Bawah, rendah lah. Nahwu ai wa mithalu tahta, ataupun kita buat wa mithalu ismin lil makanis safil. Nahwu ai nahwu qaulika, umpama kata engkau, jalastu tahta syajarati, telah duduklah oleh aku di bawah pokok. Jadi pokok, kita berada di bawahnya. Tu makan as-safil, kita berada di bawahnya. Tempat rendah lah, rendah daripada pokok. Wa inda ataf kepada amama, dan inda ismun ai huwa, bermula dia inda itu khabar. Ismun ialah satu nama, lil makanil qaribi, bagi tempat yang dekat. Al-qaribi sifat al-makan, bagi tempat yang dekat. Inda. Tapi kalau nisbah pada indallah, tu bukan tempat hasi, tempat yang maknawi. Situ pula lagi. Tu. Nahwu ay wa mithalu inda, bermula contoh inda itu nahwu qaulika, umpama kata engkau, sakantu inda Muhammadin. Tu. Telah duduklah oleh aku inda Muhammadin, di sisi Muhammad. Itu berada di dekat dengan Muhammad. Berada di dekat dengan Muhammad. Kemudian wa ma'a ataf kepada amama, dan ma'a beserta. Itu ismun khabar. Ai huwa, bermula dia ma'a tu ismun, ialah satu nama, li makani lijtima'i wal musahabati, bagi tempat berhimpun dan musahabah, beserta. Nahwu ay wa mithalu ma'a, bermula contoh ma'a itu nahwu qaulika, umpama kata engkau, jalastu ma'al amiri,
telah duduklah oleh aku beserta pemimpin itu, ketua itu. Tu musahabah lah, dia berhimpun pada satu tempat dengan pemimpin ataupun ketua tersebut. Wa izaa atah pada amama, dan izaa bermakna izaa bermakna terwih. Kalau bermakna terwih kita boleh buat hal suatu mahzuf sahih hal pada izaa pun boleh, ataupun kita buat mubtada khabar yang mahzuf kedua-duanya pun boleh juga. Huwa bermula dia izaa tu sabitun, sabit ia bermakna muqabilin, dengan makna muqabil, berhadapan. Nahwu ay wa mithalu izaa, bermula contoh izaa itu nahwu qaulika, umpama kata engkau jalastu iza'al ustadhi, ay muqabilahu, muqabilal ustadz, iaitu telah duduklah oleh aku berhadapan ustaz, ay muqabil berhadapan. Wa hidha'a, dan hidha'a sama juga bermakna, sama juga hala kauni hidha'a ay hala kauni lafzi idha'a sabitan bermakna al-makan al-qaribi, ataupun ta'aluk suatu mahzuf mubtada khabar, ay huwa bermula dia hidha sabitun, sabit ia bermakna al-makan al-qaribi, dengan makna tempat, sifat yang dekat ia tempat tu, berdekatan lah, sama macam indah. Nahwu ay wa mithalu hidha'a, bermula contoh hidha'a itu nahwu ay nahwu qaulika, umpama kata engkau jalastu hidha'al amiri, telah duduklah oleh aku berdekatan dengan ketua tersebut, ay qariban minhu minal amiri, berdekatan daripadanya, daripada pemimpin ataupun ketua tadi. Wa tilqa'a, dan tilqa' atah pada amama bermakna iza, bermakna iza dengan makna muqabil, berhadapan, sama juga. Kita buat contoh tu. Wa thamma, dan thamma bi fathi tha'i ay hala kauni thamma maqru'an bi fathi tha', ta'alluq satu mahzuf hal sahib hal kepada thamma. Hal keadaan thamma itu dibacakan dia dengan fathah tha', thamma, bukan thammu. Hak tu ismu isyaratin, ay huwa bermula dia thamma tu ismu isyaratin, isim isyarah, isyaratin mudhafu ilaih, ismu khabar mubtada mahzuf. Wastu'mila, dan digunakan dia kan thamma tu zarfan, akan sebagai zaraf, lil makanil ba'idi, untuk tempat sifat yang jauh. Nahwu ay wa mithalu thamma nazartu thamma, telah melihatlah oleh aku di sana. Sana tu tinggi, tempat yang jauh. Wa huna atah pada amama, dan huna pun sama juga, ismu isyaratin ay huwa bermula dia huna tu khabar ismu isyaratin, ialah isim isyarah. Wastu'mila zarfan, digunakan dia kan huna tu zarfan sebagai zaraf lil makanil qaribi, lawan bagi thamma, untuk tempat sifat al-qaribi yang dekat. Nahwu contohnya ay wa mithalu dzalika, bermula contoh demikian itu ialah nahwu qaulika, umpama kata engkau jalastu huna, telah duduklah oleh aku di sini, huna di sini. Tu. Habis wa ma asbaha dzalika, dan barang yang menyerupai ia barang, dzalika maf'ul bih, dzalika ay dzalikal mazkura, bayan bagi ma, min asma'il makani, daripada isim-isim makan, sifat al-mubahamati. Dia sifat bagi asma' yang mubham, ia isim tu kayaminin, seperti yaminin, iaitu kanan. Kanan mana? Wa shimalin, shimal, kiri, dan kiri. Habis. Tu. Begitu juga dia kata kat bawah nombor 1 tu, wa kadzalika asmaul maqadir, ay wa kadzalika asmaul makanil mubhamah tu asmaul maqadiril makaniyati, makaniyatu, isi-ising qadar yang dibangsakan kepada tempat. Qadar ada dia panggil, ada sakatan dia, ada qadar dia, ada ukuran dia. Nahwu mailin wa farsakhin. Mail dengan farsakh juga isim qadar yang dibangsakan kepada tempat. Kerana mail dengan farsakh ini dia mengukur tempat, kepanjangan dan kelebaran tempat tu ataupun kepanjangan tempat tersebut. Kilo sama juga, meter. Habis. Kemudian
Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Habis. As'ilatun ala ma taqaddama. Itu macam ni lah. Lepas tu tamrin. Kemudian masuk babul hali. Babul hal. Babul tamyiz. Kemudian babul istisna. Wallahu a'lam. Rehat 8.45 sambung balik insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.